Baik, sudah pasti kita ingin melihat kepada perkembangan bajet 2023 dan juga apakah harapan juga yang perlu diberikan tumpuan. Sudah pasti salah satu topik yang cukup menarik iaitu berkaitan dengan aging population. Malaysia kini sedang menuju ke masyarakat menua dan apakah persediaan untuk dokumen setahun mendatang. Apa yang perlu ada. Tetapi sebelum itu untuk mendapati dan juga memahami gambaran keseluruhan situasi negara menua ini, saya bawakan rakan tugas Haris Ashraf Hasnan. Haris, kongsikan supaya kita faham apa keadaan sebenarnya di Malaysia ini dari segi aging population ini. Ya, sudah tentu dalam kita mengarah ke sebuah negara menua yang dijangkakan pada tahun 2030, tetapi sebenarnya mungkin lebih awal, sudah tentu banyak perkara yang perlu diteliti kerana aging population ataupun masyarakat menua ini kadang-kadang kita perlu penakrifannya begitu besar kerana ada warga emas yang mungkin uzur, ada warga emas yang masih lagi sihat, ada warga emas yang sihat mahu bekerja. Ada juga warga emas yang sihat tetapi ingin berehat kerana telah pun berpuluh tahun bekerja. Jadi, pelbagai perkara perlu diteliti. Ini merupakan angka ataupun data yang penting dikeluarkan oleh DOSM berkenaan dengan dari segi negara menua ini. Kalau kita nak telitikan, pertamanya, perbandingan jika anda lihat data apa yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan, ini merupakan data bersempena dengan Hari Penduduk Dunia. Tetapi data-data ini juga masih lagi kekal relevan untuk kita melihat tahun-tahun mendatang dalam pembentukan polisi serta dasar, termasuklah menjelang bajet 2023. Pada ketika ini, sudah tentu Malaysia dengan 32.4 juta penduduk dilihat penduduk tertingginya berada di negeri Selangor dengan Labuan merekodkan jumlah penduduk yang terendah. Tetapi pertumbuhan penduduk itu dilihat dalam setiap tahun, pertumbuhannya sekitar dalam 496,000. Tetapi pada masa sama di peringkat global juga, apa yang perlu kita telitikan di sini, sebagai contoh China, 1.4 bilion penduduk dengan pertambahan penduduk di peringkat global sekitar kita boleh jangkakan 83 juta setiap tahun. Pada masa sama, perlu juga kita teliti beberapa lagi angka-angka yang lain untuk melihat bagaimanakah bentuk dasar yang boleh dilakukan berkait dengan negara menua ini. Pertamanya, kalau kita bercakap dari segi penuaan, kadar pada ketika ini adalah 6.8%. Dan penduduk tua tertinggi yang direkodkan ataupun berusia 65 tahun dan ke atas adalah di negeri Perak iaitu 8.9%. Kalau kita perincikan, menurut laporan-laporan sebelum ini, ada juga laporan di peringkat antarabangsa juga menyatakan bahawa Perak merupakan antara negeri yang merupakan destinasi pilihan bagi pesara. Kerana situasi ataupun dari segi geografinya, dari segi aksesnya, perkhidmatannya itu boleh dikatakan pelbagai dan ianya tidaklah begitu sesak kalau kita nak bandingkan seperti di Lembah Kelang. Baik, kalau selain daripada itu, penduduk muda tertinggi direkodkan di Putrajaya dengan jangka hayat, kalau kita lihat untuk Malaysia sebenarnya adalah 75.1 tahun. Jika kita bandingkan jangka hayat di peringkat global, hanyalah sekitar dalam 72 tahun. Jadi ini bermakna Malaysia perlu bersiap sedia. Sekiranya jumlah penduduk usianya melebihi 50 tahun dan juga 60 tahun ke atas dan juga mencecah 65 tahun ke atas, apakah bentuk dasar serta polisi yang boleh dilakukan? Kerana ini merupakan angka-angka yang penting dalam kita menentukan hala tuju, apakah bentuk bantuan yang boleh diberikan, sokongan, kerana ianya bukan datang sahaja daripada kerajaan, tetapi juga perlu kita teliti dari segi bagaimana masyarakat, penduduk setempat dan juga komuniti itu sebenarnya dapat menyokong golongan ini. Najib. Okey, Haris, angka ini cukup penting untuk kita fahami keadaan semasa dan juga keadaan semasa dan juga realiti sebenar. Kita nak bawakan pakar kita untuk kita memahami lebih lanjut dan apa yang harus terkandung dalam bajet 2023 dalam konteks ini. Saya bawakan Profesor Senior Dr. Siti Anom Ahmad, Pengarah Institut Pendidikan Penuaan Malaysia, My Aging. Assalamualaikum, Prof. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Prof, pertama sekali, apa keadaan sebenarnya? Tadi rakan tugas Haris kongsikan beberapa angka, tapi adakah benar Malaysia ini lebih awal bakal menjadi negara menua?
mungkin saya boleh tambah sikit daripada Haris bentangan Haris sebentar tadi. Sebenarnya kita Haris cakap kita akan jadi negara menua. Sebenarnya kita akan jadi negara tua pada tahun 2030. Sekarang kita berada di negara menua, fasa negara menua. Tetapi pada 2030 Malaysia dijangka akan menjadi negara tua, age country, age nation. Maksudnya sekarang bilangan penduduk warga emas adalah 7% daripada jumlah penduduk di seluruh Malaysia, dan pada 2030 dia akan meningkat kepada 15%. Dan definisi WHO United Nations, jika peratus penduduk kita 15%, penduduk warga emas 15%, negara itu telah mencapai status negara tua. Dan betul, banyak persediaan yang perlu dilakukan, dan because kepantasan penuaan penduduk itu sangat pantas di Malaysia ya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara membangun, kepantasan penduduk di Malaysia hanya mengambil masa 24 tahun dan untuk kita mencapai daripada negara menua kepada status negara tua. Prof, kalau kita mengaitkan dari segi agenda negara menua, kerana EPU sebelum ini telah pun memaklumkan ataupun menyatakan bahawa agenda negara menua ini sedang dirangka. Apakah bentuk ciri ataupun apa yang perlu ada di dalam agenda ini, perkara yang penting? Kerana kalau kita bercakap berkenaan dengan negara menua dan akan menjadi negara tua seperti yang Prof katakan itu, kita perlu menyiapkan bukan sahaja individu yang telah pun mencecah usia warga emas ketika ini, tetapi golongan belia mungkin seperti saya dan juga Najib yang akan mencecah usia emas nanti perlu disiapkan agenda negara menua ini. Apa perinciannya, Prof? Okey, mungkin sebelum kita tengok apa yang perlu dimasukkan dalam agenda negara menua itu, mungkin kita boleh lihat sebenarnya dia ada dua isu dominan yang sentiasa wujud dalam penuaan penduduk ini, iaitu satu adalah aspek sistem penjagaan kesihatan. Kita tahu dengan meningkatnya usia, tak perlu tunggu 60 tahun pun, sekarang pun bila meningkatnya usia, satu isu kesihatan timbul. Seperti non-communicable disease, iaitu penyakit tidak berjangkit, dan juga sindrom geriatrik. Bila kita dah jadi warga emas, jadi sindrom geriatrik seperti urinary incontinence, daya tahan kencing yang semakin lemah, masalah tidur, delirium, demensia, isu jatuh, banyak isu jatuh dan lain-lain. So kita boleh lihat dengan peningkatan usia, dengan peningkatan isu kesihatan ni, beban perbelanjaan kerajaan dan kebajikan kebajikan warga emas ni akan turut meningkat. Dan sebenarnya pada masa sekarang perkhidmatan tu masih terhad. Kalau kita tengok sebenarnya untuk di Malaysia, kalau kita tengok kepada bilangan pakar geriatrik ni adalah doktor yang mempunyai latihan khusus untuk melihat kepada merawat pesakit-pesakit warga emas ni. Buat masa sekarang kita ada dalam 50 hingga 60 orang je pakar geriatrik di Malaysia, dan kalau kita tengok keperluan kajian, sebenarnya kita memerlukan pakar geriatrik daripada satu geriatrik untuk 50,000 penduduk. So kita boleh lihat daripada situ kekurangan pakar geriatrik di Malaysia. Dan isu kedua yang paling penting juga, yang penting dominan adalah berkenaan aspek kewangan dan perlindungan sosial. So kita dah tengok baru ni kesan COVID-19, bagaimana pengeluaran KWSP yang agak besar, yang memang diambil peluang untuk oleh semua. Okey, dan kalau kita lihat jangka hayat kita dah meningkat. Tadi Haris beritahu dah 75 tahun. Dan kita boleh keluarkan KWSP pada umur 55 tahun. Jika kita dah keluarkan awal-awal lagi, so adakah cukup daripada umur 55 tahun tu hingga 75 tahun, duit simpanan KWSP tu adalah cukup atau tidak untuk menanggung kehidupan harian, perbelanjaan harian, sampailah kita insya-Allah umur panjang semua sampai 75 tahun. Dan lagi satu yang kita perlu lihat adalah berkenaan peningkatan tenaga kerja tidak formal, non-formal workers seperti gig economy, food riders, penjual online, petani, fishermen, nelayan semua itu, mereka tiada skim simpanan persaraan. So bagaimana kita nak lihat masa depan mereka nanti jika mereka tiada skim simpanan untuk persaraan? So itu ada dua isu dominan yang saya rasa perlu diambil kira dalam pembangunan National Aging Agenda ini. Ya, Prof, bagaimana untuk kita mempersiapkan diri kita untuk menjadikan infrastruktur yang bersesuaian? Tadi Prof sentuh tentang penjagaan kesihatan
dari sudut kewangan dan juga sosial mereka. Tapi pada masa kini masih boleh kita katakan kalau kita bercakap soal rumah penjagaan orang tua, tidak kira tahap premium ataupun tidak, ini agak tabu di kalangan masyarakat. Bagaimana ini seharusnya dibuka ruang perbicaraan ataupun kalau ada harus diperluaskan lagi supaya kita boleh menerima konsep seperti ini di masa hadapan? Ya, berkenaan penjagaan rumah warga emas sebenarnya dulu mungkin ia adalah tabu, tapi pada masa sekarang dengan ekonomi yang sangat mencabar dan kita ada sandwich generation. Sebenarnya banyak di Malaysia kes sandwich generation yang bermaksud kita ada generasi ibu bapa, generasi anak dan generasi anak cucu. Okey, itu yang dinamakan sandwich generation dan kita tahu kekangan kewangan di peringkat early education, penjagaan sebenarnya sangat mencabar. So sehubungan dengan itu and then memang dah perlu, tetapi penjagaan warga emas tu kebanyakan yang ada sekarang agak premium. Kita belum jumpa, belum ada perkhidmatan yang boleh tengok untuk kumpulan M40 ataupun B40. And then berkenaan penjagaan warga emas ni secara tradisinya semuanya banyaknya dilakukan di rumah lah oleh ahli keluarga. So kita sebenarnya di Malaysia masih kekurangan tenaga terlatih untuk penjagaan warga emas secara formal ataupun informal. Dan itu yang kita sangat perlu juga untuk dilakukan lah, untuk dilaksanakan di Malaysia. Prof, kalau kita bercakap berkenaan dengan bajet juga dan juga usaha untuk membantu agenda sebuah negara tua nanti ini, sudah tentu ianya perlu holistik, kerana pada masa sama kita perlu memahami bahawa warga emas ini seperti yang saya katakan tadi, ada yang sihat, ada yang uzur, ada yang mampu bekerja, ada yang nak bekerja tetapi ada juga yang sihat tapi tak naklah kerja, nak rehatlah. Jadi pelbagai polisi itu nak holistikkan dasar itu bukanlah mudah. Bagaimana kita nak meningkatkan kesejahteraan pelbagai peringkat usia ini? Mungkin Prof dan juga rakan-rakan yang menjalankan kajian meneliti isu-isu yang berkaitan dengan pelbagai lapis warga emas ini. Mungkin kita boleh tahu yang pertama tadi tu, yang berkenaan apa-apa pun persediaan, kita kena ada persediaan kewangan yang mampan tu. Ya, okey. So mungkin apa yang perlu boleh dibuat yang pertama adalah berkenaan reformation, penambahbaikan dalam sistem pencen ataupun perlindungan sosial. Saya percaya ramai kita dah dengar banyak cadangan untuk reformasi perlindungan sosial di Malaysia dari pelbagai agensi. Tapi bagi kami, ianya sesuatu yang sangat perlu dilihat, dikaji dan dilaksanakan oleh kerajaan. Mungkin dalam agenda reformasi ni, apa yang kita perlu lihat risiko menangani jangka hayat dalam pencen awam. Di Malaysia kita ada pencen staf kerajaan, staf swasta industri dan juga non-formal workers. Yeah. Okay, government workers, private workers dan juga non-formal workers. So kita perlu lihat pembaharuan yang boleh menangani risiko-risiko daripada tiga kumpulan ini dan melihat kepada penetapan shilling caruman atau manfaat yang kita boleh berikan secara bijaksana. Dan bagi saya yang paling perlu juga adalah mekanisme pendekatan bersasar untuk pengagihan semula. Kita ada bantuan, kita ada subsidi. Dan dalam pelaksanaan reformasi tu kita perlu lihat kepada pendekatan bersasar. Tadi saya sempat dengar sikit berita awal ni yang daripada Terengganu kot saya rasa. Dia pun ada sebut perkataan pendekatan bersasar, targeted group dalam memberikan bantuan ataupun subsidi. Dan lagi satu berkenaan warga emas yang nak bekerja ke, yang nak duduk di rumah ke. Untuk yang bekerja tu sebenarnya kita tahu umur persaraan Malaysia masih lagi 60. So kalau seperti di negara Singapura dan Jepun, mereka ada menggunakan pendekatan penggajian semula ataupun re-employment. Re-employment yang mana penggajian semula ini lebih fleksibel dan of course terdapat pengurangan gaji serta tanggungjawab lah. So itu kita boleh consider kemungkinan terbaik dalam melaksanakan re-employment untuk warga emas kita. Doktor, secara akhirnya pada setakat ini apa kita ketahui, apa yang sedang dilaksanakan atau mahu dilaksanakan yang sudah kita ketahui, adakah di landasan tepat untuk kita berdepan dengan negara tua 2030?
Boleh ulas boleh, saya tak apa dengar tadi. Maksudnya adakah langkah yang kita ambil sekarang ini sudah cukup meletakkan kita di landasan yang betul untuk berdepan dengan negara tua, ataupun ada lagi yang perlu dilaksanakan penambahbaikan yang harus segera dilaksanakan pada pandangan doktor sendiri? Saya rasa buat masa sebab kita lihat kepada isu kesihatan dan isu perlindungan sosial, saya rasa semua pihak sebenarnya dalam menjalankan usaha dan tenaga untuk persediaan kita menghadapi negara tua ini. Cuma pelaksanaan tu kita perlu lihat dalam pada keadaan segera lah, sebab kita pun dah 2022, ada 8 tahun saja lagi sebenarnya. Ya. Dan keadaan ni semakin dekat. Ya. Okey, Prof, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini, memahamkan dan juga membantu kami untuk memahami situasi sebenar dan apa yang harus terkandung bukan sahaja dalam bajet 2023, kerana pada akhirnya isu negara tua dan juga negara menua pada ketika ini adalah langkah berpanjangan yang perlu dilaksanakan sehingga ke tahun 2030. Terima kasih Profesor Senior Dr. Siti Anom Ahmad, Pengarah Institut Pendidikan Penuaan Malaysia MyAgeing, kerana bersama dengan kami pada pagi ini.